Soalan cikgu. Lah, dah masuk awal Excited nampak? Fazana dia cikgu. Fazana terlebih excited. Tak apa. Sebab apa bab ni banyak. Malas lah cikgu buat. Kau buatlah sendiri. Okey. Baik. Bolehkah kita mulakan Boleh cikgu. Okey. Dah buat bahan ke? Dah boleh cikgu. kita share Siap. nanti? Boleh cikgu. Dah siap kan? Korang kan terror buat benda macam ni. Lagi cepat. Okey. Hari ni kita nak tengok bab 10. Bab terakhir. Kalau KSSM. Okey, kalau KBSM, kalau KBSM bab yang terakhirnya bab 9. Kita cerita tentang Perang Dunia, kita cerita tentang PBB semua tu. Okey, jadi dia wajib keluar. Soalan bab 9 tu dia wajib keluar, soalan akhir lah tu. Jadi KSSM soalan akhirnya ialah bab 10. Jadi kalau diikut macam KBSM, inilah yang wajib keluarnya. Okey, kalau dia dah wajib keluar tu kena tahu lebih banyak. Itu sebab cikgu nak awak yang buat sendiri. Okey, bab 10 tentang kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Macam mana cemerlangnya negara kita di dunia. Okey, di peringkat antarabangsa lah. Sebab apa? Itu yang kita libatkan ekoran daripada pelibatan kita dalam bab 9. Okey, bab 9 penglibatan kita kat mana? Sebelum kita teruskan kepada bab 10. Bab 9 penglibatan kita cerita tentang apa? Dasar luar. Dasar luar kita dengan siapa? Pertubuhan-pertubuhan yang kita sertai. Apa dia contohnya? PBB. Boleh tak awak ceritakan sedikit kalau cikgu nak PBB? Apa tergambar dalam kepala awak kalau kita cerita tentang PBB? Dia pertubuhan-pertubuhan negara yang sudah merdeka. Okey, itu satu lagi. Apa tu PBB tu maklumat dia kekalkan keamanan, kestabilan. Okey, dalam kepala mesti ada benda-benda tu lah. Okey, matlamat dia nak mengekal keamanan dunia. Okey, jadi semua negara yang telah dimerdekakan akan join. Okey, jadi untuk pelbagai faedah lah kepentingan kita masuk PBB. Bukan kita saja. Orang lain yang masuk PBB pun sama dapat kepentingan yang macam kita dapat. Okey. Jadi kena ingatlah beberapa agensi PBB yang kita turut serta. Okey, jadi ingat. Okey, apa yang awak nak ingatkan kalau agensi yang kita join dalam PBB? Agensi di bawah PBB, apa yang awak pilih nak ingat? UNESCO lagi? WHO. Sekurang-kurangnya 3 ya. Kejap ya. Ambil AB. Okey, yang teruskan. Macam-macam lah pulaknya dah malam ni. Tak payah buat kerja. Kau tak berapa nak banyak kerja. Okey, baik. UNESCO lagi apa yang? UNESCO tu berkaitan dengan apa? UNESCO berkaitan dengan apa? Pendidikan, sains, kebudayaan. Sains, teknologi dan kebudayaan kan? Apa buktinya keuntungan kita dapat bila kita join tu? Kita kena bagi tahu yang tu. Okey, UNESCO dah dapat satu markah. Apa kepentingan yang kita dapat? Nama kita dikenali, nama negara kita dikenali. Hari ni nak tunjuk juga. Okey, kecemerlangan kita. Okey, nama kita dikenali, orang tahu. Oh, ini pengiktirafan daripada UNESCO. Apa tu? Tak tahu. Yang tapak warisan dunia tu kan? Tapak warisan dunia tu. Kalau dulu kan, kalau KBSM, tapak warisan dunia tu semua tu tidak diajar. Okey, tak diajar. Jadi budak-budak akan fikir sendirilah. Okey, itu masuk dalam soalan kebat. Tapi kalau KSSM bukan kebat kat sini bukan kebat. Okey.
Ini dalam buku teks. Okey, boleh UNESCO boleh, WHO berkaitan kesihatan boleh. Okey, UNCHR pun boleh. Itu tentang orang pelarian. Okey, beberapa lah kena ingat. Okey. Sumbangan kita apa? Kita jadi hantar anggota pengaman kita. Kita hantar anggota bagi aman tempat orang. Bagilah kat mana tempat yang tak aman tu. Bagi 2-3 contoh. Okey, dan satu lagi kita jadi juga pemerhati. Okey, misi pemerhati ataupun pasukan pemerhati kita. Jadi kalau orang tanya PBB, itu antara yang perlu kita jawab. Begitu juga Commonwealth ke ASEAN, kena fikir, tak payah hafal. Okey, tak payah hafal, kena agak ASEAN dekat-dekat kita. Ini antara negara yang join macam itulah. Apa kerjasama dengan negara bersama ASEAN kita ni? Apa kita punya pandangan kita dalam negara ASEAN ni, apa yang kita tetapkan pendirian kita. Zopan. Dia ada kaitan kan itulah. Okey, semua negara ASEAN memegang prinsip Zopan. Macam tu. Okey. Baik, jadi bab 9 tu memerlukan kita tahu pertubuhan-pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Okey, tak lepas tak ada maklumat yang tu jangan jawab. Okey, jadi baik, hari ni kita nak tengok macam mana macam mana negara kita boleh cemerlang di persada dunia. Okey, maknanya kita walaupun negara yang sedang membangun, okey, tapi sebab kita ada seorang pemimpin yang sangat berkaliber, pemimpin yang sangat hebat, maka kita berjaya mencipta kecemerlangan Malaysia, kecemerlangan negara. Jadi benda tu boleh jadi soalan kebat. Okey, antara faktor yang boleh membawa negara kita ke arah kecemerlangan di peringkat dunia, apa sebabnya? Keamanan kita, pemimpin yang hebat kita, wawasan kita, pandangan jauh kita. Okey, macam benda tu kena masukkan, ya. Okey, cikgu belum lagi nak ajar awak bagaimana nak buat soalan, nak jawab soalan. Okey, bolehkah kita nak mulakan dalam bab 10 ni, okey, sebelum cikgu ni, cikgu kita share sikit. Dia punya tajuk je cikgu nak tengok Boleh? Boleh cikgu. Okay, cikgu share. Yang ni cikgu tunjukkan awak kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Okey, kita nak tengok apa? Ini yang cikgu tugasan cikgu nak awak buat. Malaysia dalam isu global. Isu global. Global ni untuk keseluruhan lah, secara menyeluruh satu dunia menghadapi isu ini. Lepas itu hubungan dalam ekonomi antarabangsa, ekonomi yang 10.2 ni cikgu rasa agak sukar kalau kita tak berapa faham tentang berkaitan ekonomi. Jadi yang sangat kalau yang lepas yang sangat ditekankan ialah yang ni, pelibatan dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Yang ni. Okey, lepas tu mengekalkan kelestarian global. Okey, macam mana kita nak mengekalkan kelestarian global, dan akhirnya wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Okey, jadi tajuk yang popular yang pada cikgu boleh ditanya 10.1, 10.3, 10.4. Okey, ini sangat jelas dia punya point. Boleh Okey. Lepas itu isu global apa yang kita ceritakan. Okey, dalam buku dah tunjuk dah. Okey, penyalahgunaan dadah antaranya. Okey, pertindihan sempadan. Ini kena fikirlah, kena tahulah kat sempadan yang mana. Okey, di mana kawasan yang kita bertindih itu. Okey, lepas itu ini sempadan juga. Anti minyak sawit. Okey, kempen anti minyak sawit. Kita pengeluar anti minyak sawit. Ada saingan dengan apa tu? Sampai kita buat benda ni. Okey, kempen anti minyak sawit. Okey, pemerdagangan orang. Okey juga terlibat. Bagaimana pemerdagangan orang? Yang ni lah. Yang mungkin awak akan cerita nanti. Okey,
Jadi cikgu tak nak berpanjang-panjang, cikgu tutup dulu. Kita bagi laluan pada kumpulan 1 nak cerita bagaimana Malaysia menangani isu global contemporary. Contemporary tu benda. Isu global contemporary. Sementara. Ya? Sementara. Sementara Kan. kan contemporary tu terkini, yang semasa, yang memang sedang kita okay, contemporary tu semasa, music contemporary, muzik semasa, bukan yang dulu ke era 60-an ke apa. Kalau contemporary tu maksudnya yang terkini lah, yang semasa. Okey dah. Boleh kita bagi pada kumpulan 1. Siapa antara ahli kumpulan 1? Saya present lah cikgu. Okey. Siapa yang ni awak buka kamera boleh? Cikgu tengok awak present. Cikgu nak tengok Cikgu. Kena ke cikgu? Cikgu tak siap. Tak ready lagi. Asal tak ready-nya? Tak ready apa Sal? Tak ready buka kamera. Dah Allah, kenapanya kita kat rumah memanglah macam ni malam pula tu. Belah bawah tak ada hal. Aduh, yai. Okey. Tak ready nak buka kamera macam mana pula? Kena tunjuk bahan kan? Nak share bahan. Teacher, kumpulan 2 can buka kamera. Kumpulan 1 is too late. Ya, kumpulan 2 tu tentang ekonomi tu tak berapa tu sangat. Okey, yang kan cikgu cakap 10.1 tu mesti satu yang cantik lah. Okey, yang 2 tu payah sikit nak faham, dia berkaitan dengan ekonomi dunia tu. Okey, lepas itu yang nombor 3 tu juga kena. Okey. Baik, tak apa. Macam mana saja, asalkan kita boleh tengok, kawan-kawan boleh tengok apa yang kita sediakan. Okey, boleh nak tunjuk cikgu? Teacher, untuk Ain present, teacher kena stop present dulu. Cikgu yang kena stop present? Kena Kena stop sharing dah. Okay, Cikgu kena stop? tak payah cikgu, dah. Sorry, dah. Okey, kau jangan suruh cikgu lebih kan hilang. Hari tu cikgu merekod tak apa-apa dah. AB cikgu masuk, semua. Okey. Dah boleh mula ke cikgu? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin menerangkan subtopik 10.1 Malaysia dalam isu global contemporary. Okey. Malaysia ni tidak terkecuali daripada menghadapi pelbagai perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap terbuka, isu pada peringkat global sama ada isu ekonomi, sosial maupun politik turut mempengaruhi perkembangan negara kita. Antara isu global yang dihadapi oleh Malaysia termasuklah penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pembedagan orang dan penyakit berjangkit. Yang pertama sekali ialah penyalahgunaan dadah. Dalam hal ini, Malaysia antara negara yang mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah dan menjatuhkan hukuman berat kepada pesalah dadah. Antara tindakan Malaysia ialah Malaysia menyuarakan dalam forum antarabangsa seperti International Drug Enforcement Conference IDEC, persidangan penguasaan dadah antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1983 oleh Amerika Syarikat. Yang kedua, Malaysia mendapat kerjasama daripada International Crime Police Organisation Interpol, iaitu polis antarabangsa dalam usaha memerangi dadah serta bekerjasama dengan negara lain bagi menggubal strategi operasi menangani masalah penyalahgunaan dadah ini. Yang ketiga, Malaysia memerangi dadah turut disuarakan dalam forum PBB apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat, terpilih sebagai Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Antarabangsa pada tahun 1988. Okey. Mulia ya? Okey. Mana awak type ke apa ni? Okey, seterusnya. Isu yang seterusnya adalah pertindahan sempadan. Pertindahan sempadan ni terjadi bila
Malaysia nak menuntut sempadan dan hak milik yang bertindih dengan negara yang lain. Okay, antara tuntutan yang Malaysia buat adalah Pulau Batu Putih melibatkan negara kita dengan Singapura. Tuntutan ni berjaya diselesaikan melalui Mahkamah Antarabangsa pada tahun 2008 bila mahkamah memutuskan hak milik Pulau Batu Putih kepada Singapura. Tuntutan yang kedua adalah tuntutan Pulau Sipadan dan ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Tuntutan ini juga berjaya diselesaikan melalui Mahkamah Antarabangsa pada tahun 2002 bila dia memutuskan bahawa Pulau Sipadan dan ligitan menjadi hak milik Malaysia. Seterusnya tuntutan Kepulauan Spratly yang melibatkan negara kita, China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Isu tentang Kepulauan Spratly ni masih lagi belum selesai sampai hari ini. Sebab itulah isu ni, Kepulauan Spratly ni dikenali sebagai terra nullius yang bermaksud tidak mempunyai pemilik. Okay. Kepulauan Spratly ni menjadi rebutan sebab dia terletak di tengah-tengah rantau Asia yang merupakan kedudukan strategik dan juga penting dari aspek perdagangan. Okay, untuk Malaysia, tuntutan Kepulauan Spratly ni mula pada 1979 apabila sebahagian daripada Kepulauan Spratly iaitu merangkumi Pulau Kecil Emboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 dimasukkan dalam wilayah Malaysia. Sebenarnya isu Kepulauan Spratly ni dah banyak usaha dan cara untuk menyelesaikan isu ni, termasuklah dibangkitkan atau diusulkan isu ni dalam Forum ASEAN China pada tahun 1995. Okey. Terima kasih Rusdia. Okey. Seterusnya, apa isu yang kita ni yang dimainkan? Okey, kita beralih kepada poin yang seterusnya iaitu kempen anti minyak sawit. So, sebagaimana yang kita tahu, minyak kelapa sawit merupakan antara penyumbang besar kepada ekonomi negara kita dan ia juga merupakan penggeluar yang terbesar di dunia. So, oleh itu, negara-negara lain yang mengeluarkan minyak, diorang rasa terancam. Oleh itu, mereka melaksanakan gerakan anti minyak kelapa sawit dan masa itu apabila mereka melancarkan gerakan ini, ia telah menggugat ekonomi kita, ekonomi negara kita yang sedang berkembang maju, yang sedang membangun. Okay. Dan isu ini bukan sahaja dihadapi oleh Malaysia, ia juga dihadapi oleh negara Indonesia yang merupakan pengeluar minyak sawit juga. Okay, so dalam cerita ni kita ada dua orang, iaitu first is American Soybean Association dan yang kedua kita ada pihak NGO pencinta alam di Eropah. Okay, so diorang dua ni bersepakat untuk melancarkan gerakan anti minyak kelapa ini. Anti minyak kelapa sawit. So bagi American Soybean Association, diorang melancarkan gerakan ini kerana minyak sawit menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Dan bagi NGO pencipta alam pula, diorang cakap bahawa penanaman kelapa sawit menjadi punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan habitat haiwan liar. So apabila mereka telah mengeluarkan statement begini, ramai orang awam telah diorang bantang minyak sawit ni dan ia telah menjejaskan, memberikan impak negatif kepada ekonomi negara kita dan juga pengeluaran kelapa minyak sawit kerana demand telah turun. Ramai tak nak beli sebab diorang kata tak elok. Okay? So bagi menangani isu ini, Malaysia telah menubuhkan pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, dan kempen ini telah dilaksanakan secara berterusan dan mereka juga berusaha untuk mendapatkan skim pensijilan Malaysia Sustainable Palm Oil, MSPO, sejak tahun 2019.
dan mereka melancarkan pertubuhan ini untuk memastikan penghasilan pengeluaran minyak sawit mapan dan juga merupakan amalan pertanian baik. Maksudnya dia eco-friendly, dia tak menyebabkan pencemaran alam sekitar dan juga tidak memusnahkan hutan dan habitat haiwan liar. So dengan ini dia akan memastikan kelapa minyak sawit is baik untuk kita dan tidak tidak memberi negatif impact lah. Okay. Kalau kita perasan, tindakan Malaysia ni, diorang membuat pertubuhan. Diorang tak ada pun mengisytiharkan perang ke apa. Walaupun dia telah memberikan impak negatif yang teruk pada Malaysia, mereka hanya melancarkan satu pertubuhan untuk menangani isu ini. Dan dengan cara ini, dia telah mengelakkan sebarang konflik dengan negara-negara lain. Itu sahaja. Thank you. Okey, bagus ya. Terima kasih Farzana. Siapa lagi nak terangkan tentang pemerdagangan orang? Cikgu rasa benda ni pilihlah beberapa perkara yang kita boleh ingat. Yang kita boleh ingat. Tak perlu nak hafal semua sekali. Okey, seterusnya siapa ya? Saya. Okey, Nabila ya? Nabila Zatasha, okey? Isu global kontemporari yang seterusnya ialah pemerdagangan orang. So maksud pemerdagangan orang ini adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuklah aktiviti buruh secara sah dan juga secara paksa. So sebagai contoh mudah ialah pengambilan orang bagi tujuan perhambaan, pelacuran dan juga buruh paksa. So, aktiviti ini merupakan jenayah terancam dan dijalankan tanpa mengenal bangsa, agama, keturunan dan juga warna kulit. Aktiviti ini merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan juga keselamatan negara. So, antara faktor yang menarik kehadiran warga asing ke negara kita adalah disebabkan perkembangan ekonomi dan juga kemakmuran Malaysia. Terdapat warga asing yang masuk ke Malaysia melalui sindiket pemerdagangan orang. Selain itu, Malaysia mempunyai kedudukan yang sangat strategik di Asia Tenggara yang telah menjadikannya sebagai lokasi transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain. Oleh itu, Malaysia telah menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang melalui undang-undang yang dikuatkuasakan menerusi Konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak 1989 dan juga protokol PBB untuk mencegah, menyekat serta menghukum pesalah pemerdagangan orang. Dan akhir sekali, Malaysia telah menubuhkan Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran pada tahun 2008 dan menguatkuasakan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Malaysia juga mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Pemerdagangan Orang 2010 hingga 2015. Menjalankan perundingan dengan negara luar, penguatkuasaan, pendakwaan dan perlindungan. Terima kasih. Okey, terima kasih Nabila. Jelas ya, pemerdagangan orang ni ada macam-macam kan. Contoh bukan saja budak ambil budak-budak saja ataupun ambil organ saja, kahwin paksa juga, okey, pelacuran dan semuanya itu kita kira pemerdagangan orang. Okey, yang terakhir ke ni penyakit berjangkit. Siapa nak terangkan ni? Okey, dengarkan. Okey, yang Kelas. terakhir. Okey. Kan here. Dengar. Thank you. Okay, so yang terakhir sekali lah penyakit berjangkit. Macam mana negara Malaysia boleh cemerlang di mata dunia. Okay. So penyakit berjangkit ni merupakan satu fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia. So nak kata yang mengesankan lah, memberi kesan kepada seluruh dunia, paling senang kita ambil contoh AIDS ataupun Acquired Immune Deficiency apa-apa syndrome. Okay. So AIDS ni. So penyakit ni dia dikesan ataupun dijumpai di Malaysia pada tahun 1986. So daripada
tempoh 1986 hingga tahun 2014, sejumlah lebih 100,000 kes dilaporkan dengan lebih 16,000 kematian. So penyakit ini memberi impak dan merebak ke negara kita disebabkan gaya hidup yang tidak sihat dan penyalahgunaan dadah. Okey, so macam mana kerajaan Malaysia kita mengatasi masalah ini ataupun mengatasi masalah ini? Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia bertindak proaktif memastikan penyakit ini tidak merebak dengan cara pemeriksaan kesihatan secara berterusan ataupun kita panggil medical check-up lah, check-up biasa, dan memberikan rawatan kepada mangsa. Maksud memberikan rawatan kepada mangsa ni mangsa AIDS lah. Okey, so tindakan ini menyebabkan Malaysia berjaya mengawal penularan wabak tersebut. Bila dah Malaysia ni dah berjaya mengurangkan kadar penularan wabak tersebut, WHO ataupun WHO puji Malaysia ataupun memperakukan pencapaian Malaysia sebagai antara negara di Asia yang berjaya mengurangkan masalah penularan wabak daripada ibu kepada anak pada tahun 2018. Maksudnya negara kita ni dipandang tinggilah oleh WHO dengan antara negara di Asia yang berjaya. Okey, selain daripada itu, selain daripada berjaya mengurangkan kadar penularan sejak tahun 2011, Malaysia dukung hasrat PBB ataupun Malaysia sokong idea PBB untuk menjadikan dunia bebas AIDS pada tahun 2030 melalui National Strategic Plan for Ending AIDS ataupun NSPEA lah kita panggil. So bila kita dah support, kita dah sokong hasrat PBB ni, kita pun turut menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan pada setiap 1 Disember setiap tahun. So itulah contoh macam mana Malaysia ni boleh jadi cemerlang di mata dunia. Okay, itu je. Okey, terima kasih Ain. Betul lah tu ya, berkaitan dengan penyakit berjangkit, kita memang fokus kepada AIDS. Okey, sebab memang dah lama penyakit AIDS ni. Jangan tak tahu. Sekarang wajib kita akan buat medical check up. Siapa pasangan yang nak mendirikan rumah tangga pun kita kena buat medical check up dulu. Takut-takut tentang AIDS. Okey, untuk trace sama ada adakah penyakit AIDS tu ada pada pasangan yang akan berkahwin. Itu sebab kita berjaya mengekang penularan ibu penyakit tu daripada ibu kepada anak. Sebab kita tak tahu pasangan kita. Okey, yang perempuan tak tahu pasangan kita, jadi itu sebab antara syaratnya pasangan yang akan berkahwin kena pergi buat medical check up. Okey, berkaitan dengan penyakit AIDS. Okey, terima kasih pada kumpulan 1. Okey, baik. So, boleh kita beralih kepada kumpulan yang kedua? Boleh cikgu. Okey, hubungan Malaysia dalam ekonomi antarabangsa. Nampak walaupun negara kita kecil, kita perlu hebat dalam menangani masalah ekonomi. Okey, boleh mulakan? Hello, dengar tak? Dengar. Oh, dengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa 10.2. Okay, next. Okay, isi kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini ialah pertama, meluaskan pasaran ekonomi. Kedua, dominasi ekonomi negara maju. Ketiga, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Keempat, menangani kemelesetan ekonomi. Dan kelima, mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Okey, sebelum tu, mari kita pergi pada konsep subtopik ini. Okey, Malaysia ni dia mengamalkan ekonomi pasaran bebas yang selari dengan perkembangan yang berlaku dalam ekonomi antarabangsa. Selain itu, Malaysia juga turut memainkan peranan besar dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Sebagai contoh, pelibatan dalam perjanjian ASEAN Free Trade Area AFTA ataupun dikenali sebagai kawasan perdagangan bebas ASEAN. Okey dah. Okey, untuk pertama, meluaskan pasaran ekonomi. Salah satu peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa ialah pelibatan kita dalam perjanjian ASEAN Free Trade iaitu AFTA. Sebelum kita mulakan, apakah tujuan AFTA? AFTA
Tujuan AFTA ialah untuk kestabilan ekonomi dan menguatkan daya saing produk ASEAN di mata dunia. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama, AFTA dilahirkan pada 1992 disebabkan oleh Persetujuan Malaysia untuk mempermudahkan dan meningkatkan perdagangan. Yang kedua, AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Seterusnya, mengurangkan tarif cukai barangan bagi negara ASEAN dan ini membawa kebaikan kepada perkembangan ekonomi negara. Okey, dah habis ke? Dah. Itu saja. Okey, meluaskan pasaran ekonomi dah habis ya? Okey, kita cerita tentang AFTA ya. Bersama dengan negara-negara ASEAN ya. Okey, seterusnya berkaitan ekonomi kita ada dominasi ekonomi negara maju. Siapa yang mendominasi ni? Bagaimana cara kita mengatasinya? Okay, cuba kita tengok. Ya, siapa nak terang? Kalai ke? Wan cikgu. Wan. Okey, Wan Amir. Okey, Wan. Questionnya dominasi ekonomi negara maju. Seperti yang kita tahu, perkembangan ekonomi Malaysia ni dia bukan sahaja bergantung pada pasaran domestik, namun ekonomi Malaysia juga menggunakan pasaran antarabangsa. Dominasi ekonomi negara maju ni dia isu tau. Sikap negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan dan halangan dalam bentuk tarif dan cukai. Untuk keadaan ini dia menjejaskan perdagangan negara yang sedang berkembang lah. Yang tarif dan cukai. Tarif tu dia bayaran yang dikenakan terhadap barang yang diimport. Tarif tu untuk barang. Manakala cukai pula bayaran yang dikenakan terhadap orang untuk digunakan sebagai perbelanjaan negara. Oleh itu, Malaysia bersuara agar layanan yang adil dapat diberikan kepada semua negara. Malaysia mengemukakan isu ini dalam pelbagai forum antarabangsa, termasuklah di PBB dan Asia Pacific Economic Cooperation atau dikenali sebagai APEC. Okey, jelas ke tak apa yang Wan Amir terangkan? Jelas cikgu. Jelas kan, tak banyak sangat. Okey, ini dominasi negara maju yang mengenakan sekatan pada kita. Sekatan yang bagaimana? Mengenakan tarif lah dan cukai. Okey, tarif yang tinggi kalau kita import barang daripada mereka lah. Jadi benda itu menjejaskan negara yang sedang membangun macam kita lah. Okey, satu beban pula. Okey, jadi Malaysia bersuara lantang agar kita semua dapat keadilan dari segi ni. Okey, baik. Terima kasih Wan. Seterusnya, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Okey, segitiga kat mana ni? Okey, seterusnya. Yang ketiga ialah kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Jadi, kerjasama pembangunan ni ialah pembangunan wilayah baharu yang dimajukan bersama-sama negara anggota ASEAN. Jadi kepada yang tak tahu anggota ASEAN tu, anggota ASEAN adalah negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Jadi kenapa ada kerjasama ni, untuk apa? Jadi kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama apabila negara jiran saling membantu bagi memajukan kawasan yang terlibat. Okey, tak apa. Kita teruskan, akan terangkan slide lain. Okey, jadi kalau tengok dekat gambar tu sebenarnya kawasan Sijori GT, iaitu
C. Singapura, Johor dan Riau. Dan GT tu ialah Growth Triangle. Jadi ada beberapa kawasan ataupun Growth Triangle dia yang saya akan terangkan adalah IMT-GT, iaitu I untuk Indonesia, M Malaysia dan T untuk Thailand. Jadi IMT-GT ni dirasmikan oleh Presiden Suharto, iaitu daripada Indonesia, dan juga Perdana Menteri Thailand Chuan Lik Pai dan juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Jadi IMT-GT ni merangkumi kawasan di Thailand, Malaysia dan juga Indonesia. Di Thailand adalah bahagian selatan dan Malaysia pula ada beberapa kawasan di Kedah, Perlis dan Perak. Di wilayah pula di Indonesia pula ada beberapa wilayah iaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Okey, seterusnya. Jadi sabar ini belum lagi. Okey, jadi Bank Pembangunan Asia telah membuat kajian bahawa kemungkinan dan juga merumuskan rangka kerja untuk kerjasama ini, dan kajian itu dapat menyimpulkan bahawa IMT-GT ini berpotensi besar untuk merangsang integrasi ekonomi merentas sepadan dalam 6 bidang utama, iaitu pembangunan infrastruktur, pertanian dan perikanan, perdagangan, pelancongan, pembangunan sumber manusia dan perkhidmatan profesional. Jadi, apa yang Malaysia dapat daripada IMT-GT ni atau pembangunan ekonomi ni? Jadi, seterusnya. Jadi, Malaysia dapat mengurangkan pasaran barangan dalam ASEAN daripada menggunakan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN daripada negara maju. Jadi, kalau yang tak tahu monopoli tu ialah penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barang. Jadi dengan adanya kerjasama pembangunan ni, kita dapat kurangkanlah monopoli daripada negara lain untuk pasaran barangan dalam ASEAN ni. Jadi yang kedua, Malaysia dapat mengurangkan kebergantungan pada kawasan pasaran keuangan antarabangsa. Jadi kita tak perlulah untuk bergantung kepada pasaran lain daripada kewangan antarabangsa ini. Okey, yang terakhir sekali, membendung campur tangan ekonomi negara maju. Jadi dengan adanya pembangunan ni, kerjasama ni, campur tangan daripada negara lain ataupun ekonomi negara maju ni dapat dikurangkan dan juga dapat dibendung. Itu saja. Okey, habis ya Firdaus? Dah habis je. Okey, terima kasih Firdaus. Yang lepas kita dah tengok kan bagaimana kerjasama kita dengan negara ASEAN. Contohnya Malaysia dengan Indonesia, kita menghasilkan baja urea kan. Itu antara kerjasama kita untuk betul lah tadi, mengurangkan kebergantungan kita dengan negara maju ataupun memecahkan monopoli pasaran barangan daripada negara maju. Yang tu ya. Jadi tu sebab kalau siapa yang sangat faham tentang bahagian ekonomi ni, boleh teruskan. Tambah dengan nota yang sangat simple tapi sangat jelas. Okey, terima kasih Firdaus. Siapa yang nak teruskan lagi ni? Saya cikgu. Okey. Jadi yang keempat iaitu menangani kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ni maksudnya kemerosotan dalam bahasa simple. Okey, let's go. Slide seterusnya. Jadi pada tahun 1997 hingga 1998, kebanyakan negara Asia menghadapi kemelesetan ekonomi yang bermula dengan kejatuhan nilai ringgit, antara lain disebabkan oleh spekulasi mata wang. Maksudnya very simple. 1997 sampai 1998, nilai ringgit kita jatuh. Sebab apa? Sebab kemerosotan ekonomi. Dan salah satu sebabnya apa? Spekulasi mata wang. Apa ni spekulasi mata wang? Maksudnya very simple Okay, sekarang saya beli $1. Saya ada $1. Pada tahun 90-an, $1 tu kalau saya tukar kepada duit Malaysia, RM2.50. Tapi $1 tu saya tukar sekarang RM4.18. Faham tak? Beli murah, jual mahal. Itu maksudnya spekulasi mata wang. Okey,
Slide seterusnya. Jadi 4 benda ni je yang penting dalam ni tau. Okey, yang paling mudah sekali first. Pelabur luar menarik pelaburan dari Malaysia. Ini yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir lah. Pelabur kita tarik dia punya pelaburan dari Malaysia. Sebab apa? Nanti kita tengok. Jadi Malaysia pun enggan menggunakan perancangan IMF. Sebab apa? Nanti kita tengok juga. Ini 4 isi yang penting lah. So, tolong hafal. And then pula berjaya memulihkan ekonomi dengan pendekatan sendiri. Jadi kita nak tolak perancangan IMF. Tapi macam mana kita nak pulihkan ekonomi negara? Dengan apa? Dengan pendekatan sendiri. Pendekatannya apa? Tapi dalam konteks tak ada. Nanti saya terangkan. Last sekali, menambat kadar pertukaran ringgit. Menambat kadar pertukaran ringgit RM3.80 bagi $1. Menambat maksudnya dia tetapkan yang perniagaan antara tu RM3.80 bagi $1. Okey, ini dalam silibus. Tapi sejarah ni sebenarnya ada banyak dalam luar silibus. Mari kita tengok sekarang slide kedua. Okey, kalau dalam buku ni kena dapatkan ya. Kena ingat. Betul lah tu. Okey, cikgu nampak cikgu? Nampak. Okey, menangani kemelesetan ekonomi. Let's go. Jadi Malaysia. Jadi kewangan negara berada dalam ni cerita tentang 90-an ya. Kita pergi kepada sejarah lama sikit. Jadi kewangan negara berada dengan keadaan memberangsangkan apabila mencatatkan belanjawan lebihan untuk 5 tahun. 5 tahun maksudnya, tengok 1992 pergi 1993, dia naik je untuk 5 tahun berderet. Begitu maju Malaysia tahu. Bukan itu sahaja. Kita punya Menteri Anwar Ibrahim diiktiraf sebagai Minister of Finance of the Year tau. Untuk 1996. Kenapa Minister of Finance ni nak tu sangat? Satu negara selalu dilihat dengan kewangan tersebut. Begitu pentingnya kewangan. Dan kita dah anugerah terbaik. Mestilah kita bangga. Bukan itu sahaja. Projek-projek mega. Bukan biasa. KLCC, KLIA, Putrajaya. Berpuluh bilion ringgit tau. Untuk information anda semua. KLCC ni pernah jadi bangunan paling tertinggi di Malaysia tau. Di dunia tau. Bukan di Asia, di dunia. Gitu. Tetapi adalah masalah dia. Jadi inilah Anwar Ibrahim kita untuk kenal. Ini magazine dulu, zaman dulu. How two powerful men struggle to control Malaysia. Baik. And then, permulaan bagi pengakhiran. The beginning of the destruction. Krisis ekonomi 1997. Jadi apa punca dia? Punca dia tak ada spesifik sangat konteks. Ini yang diambil daripada buku Tun Dr. Mahathir ya. Okey. Suasana ekonomi makro serantau Asia yang menggalakkan telah berjaya menarik minat pelabur. Dalam simple, kita dapat tarik pelabur kita. Perhatian mereka nak melabur di Malaysia. Jadi bagaimana mereka melabur? Dari segi membeli syarikat, membina kilang-kilang, pinjaman bank, serta membeli saham. Tetapi jeng. Aliran masuk modal ni terhenti. And then creditors atau para peminjam lari daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab semakin banyak yang digunakan duit untuk membina bangunan, kilang dan pejabat, mereka rasa sebenarnya tidak diperlukan. Kos meningkat dan adalah masalah dalaman tu, politik. Maka tinggallah negara-negara Asia tersebut sebagai mangsa krisis ekonomi dan penanggung hutang tersebut. Bukan itu saja, spekulasi mata wang pun salah satu sebab ya. Implikasi daripada fenomena ini amat mendalam yang bukan setakat menurunkan nilai mata, tapi harga saham negara pun memang merosot dengan kegawatan ekonomi. Apa tu kegawatan ekonomi? Keadaan kritikal ekonomi sesebuah negara. Jadi ini saya nyorokkan sikit. Ini sebenarnya satu konspirasi ya, tapi sekali jadi betul tau. Okey, Malaysia telah diserang penganggap mata wang iaitu George Soros. Sebenarnya Tun Dr. Mahathir memang tak suka orang ni. Sebabkan dia ni lah mengakibatkan bursa Malaysia iaitu saham Malaysia dari 1,200 jadi kepada 600. Dari RM4 dari RM2.50 untuk Amerika, RM4.10. Ini konspirasi tapi ini sebenarnya perkara yang betul actually. Susah sikit nak jumpa. Let's go sekarang.
Jadi tadi saya ada cakap kan, kita dah tolak IMF. Tapi macam mana keadaan stabil? Apa langkahnya? Mari kita tengok sekarang. Actually ada 10 lebih daripada tu, tapi kesentuhan masa saya ambil 2 je. Yang penting lah. Yang first sekali kadar faedah. Jadi apa yang Malaysia telah lakukan ialah kadar faedah ni diturunkan dengan ketara. Sebab apa? Sebab syarikat dengan para pengguna dapatlah bernyawa balik dan mereka meminjam duit. And then perdagangan. Jadi Malaysia menutup perdagangan ringgit di luar negara dan juga perdagangan saham di Singapura. Kenapa mereka lakukan ni? Tindakan ini pun berjaya tau. Menghentikan aktiviti spekulasi. Beli murah, jual mahal pula dia. Pandai dia. And then saham tempatan pun dapat tu. Jadi bukan itu sahaja. Ada satu perkara yang berlaku juga pada tahun tu. Reformasi 1998. Sejarahnya ada banyak tau. Kita kena masuk dalam. Jadi pelucutan jawatan. Jawatan siapa? Anwar Ibrahim. Tambahlah lagi krisis dalam negara kita. Inilah keadaan 1998 ni. Ni orang semua banyak satu dua tak kira. Ini generasi muda kita suruh Tun Mahathir step down. And then Anwar Ibrahim kena tangkap. Sad life. And then mari kita pergi kepada yang last kali. IMF. International Monetary Fund. Agenda barat ni. Cuba tengok gambar ni. Bila tengok gambar ni je, mesti tahu kenapa Tun Dr. Mahathir tolak perkara tersebut. IMF, World's Predatory Lender. Ini dalam Jawi. Tak tahu siapa boleh baca lagi. And then dekat sini, IMF and World Bank, Economic Terrorist. Seram. Jadi mari kita tengok ya. Penolakan IMF. Meskipun Malaysia tidak mengambil bantuan IMF seperti Indonesia, Thailand, Korea Selatan, tapi kita dapat selamatkan negara kita daripada kegawatan ekonomi tau. Daripada apa? Langkah yang tadi saya sebut tu. Tun Dr. Mahathir Mohamad tolak pakej yang ditawarkan IMF. Sekiranya Malaysia ambil pakej tawaran ni, kebanyakan polisi yang diperkenalkan di atas tidak dapat dilakukan. Sebab apa? Sebab IMF dalam bahasa mudah, mereka akan kawal negara kita. Kita akan terikat dengan syarat-syarat IMF dan kita tiada kebebasan. Penat-penat kita punya Tunku Abdul Rahman pergi merdeka semua kita. Sekali orang ni pula nak datang jajah kita. Nasib baik kita ada pemimpin yang berwibawa lah. Dia bijak buat pandaian tu. And then penolakan IMF. Ekonomi Malaysia kembali berkembang 4.3% pada tahun 1990 sekaligus dengan kita berjaya daripada kemersatan ekonomi Asia. Tengok ni. IMF, dia iktiraf strategi Malaysia ni pulih krisis kewangan 1997. Begitu hebat Malaysia ni tau. Inilah bila kita ada pemimpin yang betul, negara kita akan jadi lagi maju daripada ni. Dan itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kalai. Kalai boleh jadi pakar ekonomi ni. Penerangannya sangat jelas. Kalau kita suka macam tu lah. Okey, sangat jelas penerangan daripada Kalai. Okey, 98. Awak berapa tahun tu? Tak lahir lagi cikgu. Oh, tak lahir lagi. Kau lahir bila? 2004 baru kita sekolah. 2004. Oh ya, okey. Cikgu sangat ingat tu cikgu balik kerja. Waktu tu negara kita sedang sibuk sangat ada penganjuran sukan Commonwealth kalau tak silap cikgu. Waktu itulah Tun M yang rasa sangat tercabar dengan Anwar Ibrahim yang diiktiraf sebagai Menteri Keuangan hebat merangkap TPM. Jadi dia lucutkan jawatan. Itu sebab reformasi itu bermula zaman dia lah. Tapi sekarang perjuangannya sudah lari. Jadi itu sebab payah nak naik lah. Okey, jadi siapa yang boleh dapat, boleh teliti sejarah, dia akan dapat. Okey, itu penjelasan yang sangat bagus. Okey, jadi kalau dengar kawan-kawan terang macam ni memang boleh jawab lah awak. Okey, last kali mengantarabangsakan sistem keuangan. Iaitu keuangan Islam siapa present? Saya, cikgu. Okey. Okey, so peranan yang terakhir ialah mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Okey, next. Jadi, apakah itu sistem kewangan Islam?
Sistem kewangan Islam ni merupakan sistem kewangan yang berteraskan Al-Quran, hadis dan syarak. Jadi dengan adanya sistem kewangan Islam ni, ia dapat dijadikan alternatif kepada sistem kewangan konvensional yang wujud sekarang. Okay, next. Jadi Malaysia terlibat dalam usaha membangunkan sistem kewangan Islam sejak 2001 lagi. Jadi apakah usaha diorang? Usaha kita? Negara kita dapat membangunkan sistem kewangan Islam yang progresif dan komprehensif sehingga menyumbangkan kepada keberkesanan sektor kewangan negara. Jadi dengan adanya sistem kewangan Islam, jadi sektor kewangan negara kita pun turut kekal lah. Jadi poin seterusnya, Malaysia juga menduduki kedudukan utama dalam indeks global berkaitan dengan kewangan Islam, termasuk menjadi pasaran sukuk terbesar di dunia. Jadi sukuk ni kalau tengok kat glosari buku teks muka surat 232, sukuk ialah sijil kewangan Islam. Okay, seterusnya, Malaysia juga dapat dijadikan negara utama pelaburan dana Islam. Dan yang terakhir, Malaysia juga menubuhkan INSIF, iaitu International Centre for Education in Islamic Finance, ataupun dalam bahasa Melayu dia, Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Ini INSIF ni sebenarnya universiti antarabangsa. Jadi ini salah satunya universiti yang fokus pada kewangan Islam. Okay, so tujuannya untuk menyokong perkembangan kewangan Islam. Okay, itu sahaja dari saya. Okay, terima kasih Nabil kan. Okay, jadi untuk kumpulan 2 setamat tentang kerjasama peranan kita dalam hubungan ekonomi antara bangsa. Ada beberapa poin kat situ, ada 4 ke 5 poin kan. Okay, ada rumusan ke? Siapa nak buat rumusan? Daniel kah? Saya, cikgu. Okay. Amar, cikgu, Amar. Okay, Amar. Okay. Alright. Sebelum tu saya nak cakap yang kami ni berusaha bersungguh-sungguh untuk meringkaskan nota-nota ini sebab tajuk ni agak rencam dan padat. So macam cikgu kata, kalau kita present, kita akan ada sedikit gambaran dan idea untuk essay yang kita akan buat time exam nanti. Okay. Betul-betul. To sum it all up, saya akan ulang balik peranan-peranan tadi yang kita sudah pelajari. Yang pertama adalah meluaskan pasaran ekonomi. Yang kedua adalah dominasi ekonomi negara maju. Yang ketiga, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Yang keempat, menangani kemelesetan ekonomi. Dan terakhir, mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Dan secara kesimpulannya, Malaysia memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi antarabangsa. Suara Malaysia agar negara memperoleh layanan yang adil daripada negara maju sering didengar dalam forum antarabangsa. Malaysia turut menekankan hubungan ekonomi dan pembangunan yang baik dengan negara lain. Sebagai rakyat Malaysia, usaha membangunkan ekonomi melalui hubungan pada peringkat serantau dan antarabangsa perlu diberikan sokongan kerana hal ini dapat meningkatkan kemakmuran negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Amar. Okey, siapa yang buat bahan ni? Daniel lah? Ya cikgu. Pakar IT kita Okey dah. Sangat cantik, sangat jelas. Okey. Baik, cikgu dah nampak semua kematangan dalam pembentangan. Jadi pembentangan yang jelas macam ni membolehkan kawan semua dapat info yang sepatutnya. Baik, sekarang dah pukul 10 lebih ni. Kita ada lagi beberapa perkara besar yang kita perlu bincangkan untuk tamatkan bab 10. Jadi macam mana sekarang? Cikgu? Apa Mak? Cik, tak ada. Saya pun nak tanya, ada apa-apa soalan ke? Kalau ada nak tanya. Punya kawan Ya. Okey, boleh buka. Okey. Ada apa soalan? Siapa? Okey, daripada kumpulan 1 dan kumpulan 2 tadi, kawan-kawan ada soalan nak tanya tak? Cikgu, saya ada soalan Kak Kalai. Ya. Betul. Yang bahagian menangani kemelesetan ekonomi tu, ada kena mengena ke dengan pertukaran Malaysia dolar? Dia punya main nak kata apa, main
villain dekat situ US punya dollar. So obviously benda tu yang krisis utamanya. Dia maksudnya kalau nak, itulah. Okey, faham tak perkataan menambat? Menambat ni. Siapa yang buat tambatan ini? Babi. Tuan M kan? Ya cikgu, Tuan M. Maksud Tuan M, okey, RM3.80 kita ni, kita RM3.80 tau, USD RM1 baru tau. Okey, jadi kita tambat dengan jumlah RM3.8 untuk satu USD. Sebab apa? Tuan M dah sudah fikir panjang, kita kemungkinan akan rugi besar. Kan? Kalaulah RM3.8 mungkin 50 sen. Kita rugilah macam tu. Tapi sebab kita sangat berpandangan jauh, kita tak nak takut dia naik lagi besar. Okey, jadi kita akan rugi. Jadi Tuan M menambat dengan harga ni. Jadi kita kena beranilah. Kita kena berani. Macam orang berjudi lah. Ini tambatan ni seperti orang berjudi. Okey, kita berjudi macam kita melabur. Kita harap kita labur RM1, kita akan dapat pulangan RM20. Tapi kemungkinan RM1 kita tu langsung tak dapat apa-apa. Jadi orang tak melabur macam tu. Orang melabur dalam jumlah yang banyak. Jadi itu bergantung pada nasib. Okey, jadi bila kita tambat nampaknya idea Tuan M sangat bernas. Itu sebab diiktiraf oleh IMF. Jadi walaupun dalam krisis ekonomi kita berjaya menanganinya tanpa pinjam daripada IMF. Itu sebab hebatnya, betul tadi kita cakap kan, dengan adanya pemimpin seperti ini boleh bawa kita dalam bidang ekonomi. Macam mana ekonomi berkaitan dengan duit dan sebagainya. Okey, jelas? Cikgu rasa kalai terang tadi pun sangat jelas. Okey, boleh Husna? Boleh cikgu, faham. Okey, kita tambat. Mana kita ikat. Tambat tu maksud kita ikat dengan harga tu. Kita stick dengan harga tu. Biarlah nanti mungkin satu masa RM3 mungkin kurang daripada $1. Kita akan rugi kat situ kan. Tapi kita yakin bahawa yang kita tambat tu akan naik. Okey, kalau ikut sekarang naik kan? 1 USD berapa? RM4.18. Macam tu. Jadi kita tak nak macam tu. Kita stick dengan RM3.8. Itu yang ketika itu Tuan M buat. Itu sebab kalau berkaitan dengan ekonomi, wawasan Tuan M sangat hebat dan diiktiraf. Kalau daripada awal lagi tadi berkaitan dengan anti dadahnya, okey, kempen anti minyak sawitnya, semua Tuan M sangat lantang. Okey, bersuara. Itu sebabnya. Itu sebab kalau kita tengok sekarang pun kalau berkaitan isu dunia, Tuan M boleh. Tuan M juga diminta pendapat. Bukan PM-PM kita, beberapa PM kita yang ada. Okey, sebab apa? Idea bernasnya sudah diiktiraf di peringkat dunia. Itu kita tak boleh nafikan. Okey, itu dari sisi positifnya. Okey, boleh teruskan lagi. Ada soalan lain, Tok Rakan? PM kami untuk dapat nanti slide kita letak dalam grup. Tadi Yuli tak dapat datang, Haryani tak dapat datang, semuanya tak sihat. Korang sihat ke lepas kena vaksin ni? Cikgu tangan belah kiri ni tak boleh angkat ni cikgu. Alhamdulillah, sakit tangan je cikgu. Sakit tangan, betul lah tu. Itu simptomnya. Kuat tak rasa apa. Okey, ada orang dia punya apa tak kuat. Okey, itu biasa. Okey, lagi ada soalan tak untuk kawan? Kau kenapa tak cakap ni Tak cakap daripada awal, baiklah korang yang present sendiri. Sangat-sangat hebat. Okey, ada soalan lagi tak sebelum cikgu tukar topik? Ada simptom lagi teruk. Kenapa Fida? Simptom apa? Tak cikgu, kan Mama kata Alhamdulillah pula. Sakit tangan semua biasalah. Kena cocok gitulah. Cikgu, ada saya tak nak pening kepala ke apa. Cikgu. Yep. Apa lagi kau nak Mah? Tak, I ada soalan. Saya beritahu. Cikgu nak tanya. Ya. Betul ke ada peperiksaan pertengahan tahun? Ya, ada bulan 11 pertengahan tahun. Ujian pertengahan? Ujian akhir tahun. Cikgu Faiza kata ada tengah tahun. Cikgu tak move on lah tu. Bukan tengah tahun.
akhir tahun lah. Cikgu, sebab kalau pertengahan saya fikir ada pertengahan, ada akhir tahun, ada trial lagi. Oh, mana ada. Okey, akhir tahun. Kita akan buat akhir tahun. Kalau budak yang tidak bersemuka, kita bagi dalam bentuk macam ni lah. Kita bagi soalan dalam bentuk ni, kita share, dia pun salin jawapan. Salin jawapan dia. Okey, atas kertas kajang kat rumah dia tu, dia salin, lepas tu dia mesti snap gambar. Supaya apabila dia send pada cikgu nanti ataupun dia hantar dekat guide ke apa yang kita rancang kemudian nanti, kita tahu ini memang sama seperti yang asal. Okey. Awak cikgu rasa kita akan menjawab macam biasa ke? Kita akan naik dah ni. Tak lama lagi kita akan naik ni. Cikgu. Ya. Cikgu tak bila macam kan Selangor dia umumkan fasa 3 lusa ni kan. So sekolah lagi berapa minggu like from kita tengok tadi cikgu pun baru Puan Mai baru upkan situ, tapi rasanya kita dulukan yang form 6 lah, cikgu tak dah habis baca lagi. Sebab perubahan fasa tu menyebabkan kehadiran murid akan berperingkat-peringkat lah. Tapi awak pastikan dapat 2 dulu kan? Dapat 2 dulu. Cikgu, betul cikgu. Dapat 2 kot dulu. Tadi kita dapat apa? Pfizer? Yes, Pfizer. Dapat Pfizer tak apa, dia tak lama sangat kalau Pfizer. Lebih kurang 2 minggu 3 minggu. Ya, 3? 3 minggu, yep. Ya, 3 minggu juga 3 minggu juga. Semua 3 minggu. Oh, cikgu rasa kalau Pfizer dia cepat sikit daripada Sinovac tu. Oh, kalau nak 2 minggu je ke? 3 minggu. Kalau fully vaksin. Dah ada 3 minggu, 19. Bila dia kata kan 19 hari bulan kita punya second dose. 19-10? 19. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. 19-10. Lebih kurang at least 2 minggu lah. Kalau Pfizer dia cepat sikit. Maknanya dia power sikit lah kot. Okey. Okey, baik. Sekarang cikgu rasa kita kena tamatkan 2 perkara besar, topik besar ni. Lagi 3 topik besar ni nak buat bila? Cikgu kalau senang nak cepat-cepat je. Kalau hari Isnin depan, kalau siang tu tak buat, kita boleh buat malam, dah clear dah. Kalau bawa tak nak, tak ada hal. Kita buat je macam biasa hari Rabu. Sure, in the morning is better I think. I'm not sure. Rabu. Kan Monday? Anything. Hari Senin tu satu masa je sayang. Oh, then Rabu pagi macam okay I think. Kita buat Rabu pagi kan, boleh? Boleh cikgu boleh. Tak pagi sangat, Rabu pukul pagi 11 sayang. 11. Pukul 11. Dan cikgu rasa awak pun dah ready bahan kan? Tak masalah. Okey, jadi kita buat hari Rabu pagi. Lepas tu cikgu nak tanya awak, lepas hari Rabu pagi minggu depan insya-Allah kita buat habiskan bab 10. Selepas itu awak sebut dengan cikgu. Kita nak buat apa? Sama ada nak ulang topik tingkatan 4, bolehkah? Ulang je, ulang kaji banyak mana boleh cikgu. Ulang kaji tingkatan 4 punya? Ulang kaji je cikgu. Dari form 4. Daripada form 4? Dari form 4 bab 1. Bab mana yang rasanya terhenti, awak rasa memang tak lepas dah lah? Form 5. Form 5? Tingkatan 4 okey? Dia nampak yang bab ujung-ujung sikit. Form 4 yang bab ujung-ujung itu. Bab ujung-ujung? Kau ujung-ujung tengah-tengah je. Tengah-tengah. Start dari tengah sampai ujung Dia kan start bab 7 dah susah. Bab 7. Merdeka tu kot cikgu. Kita ada Yang ke 10 arah juga kan? Betul tak? Kita ada 10 bab juga. Kalau form 4. Okey, bab form 4. Awal-awal okey ke? Bab 1 awal okey kan? Bab 7, usaha. Ni. Kalau bab 7 tu ialah jawatan kuasa hubungan antara kaum, betul? Oh, bukan komunis Komunis lepas. Komunis tu bab 6. Oh, okey. Ya kot. Komunis dah okey kot. Komunis okey lah untuk yang macam apa tu yang dia punya pahlawan-pahlawan tu kan lah yang kena gantung. Oh, yang penjaga tu. Yang penjaga tu dia kena apa entah nama dia. Penjaga mana? Ada lupa. Yang macam ada jaga kampung, ada Itu. Yang askar polis. Ada itu dekat bab komunis. Kita ada polis, kita ada polis hutan, polis segala macam tu Kita ada askar-askar daripada macam-macam askar itu. Yep. Itu ialah komunis. Kita pasal komunis. Jadi kan benda yang kena faham kalau tingkatan 4, PTM 48. Tahu tak kalau cikgu maksudkan PTM tu? Kalau cikgu suka sebut PTM 48. Lepas Senayan Union.
Selepas Selepas Melayu Union. Okey, Ya. Persekutuan Tanah Melayu itu ialah ada juga perlembagaan PTM 4 8. Mula-mula PTM Melayan mula-mula perlembagaan untuk Melayu Union, yang kedua PTM ataupun perlembagaan PTM pada tahun 48. Okey. British mula nak bagi kita peluang untuk berkerajaan sendiri. Jadi kita bincangkan tukarnya Perlembagaan Melayan Union kepada PTM 4 8. Itu ekoran daripada arahan PBB yang ditubuhkan 1945. Okey. Suruh negara penjajah ajar kita. Kita dah start ajar waktu PTM 4 8. So kalau bab 7, 8 sampai 10 tu dah senang dah kalau kita faham dari situlah. Okey. Jadi nantilah kalau jadi nak daripada tengah bab 7 bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Boleh. Boleh. Jadi kena tahu cikgu akan buat dia punya rentetan cerita, macam mana dia punya flow supaya awak boleh tangkap, bukan hafal lah, kita boleh faham. Okey. So insyaAllah kita sambung minggu depan, boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, sekarang dah 10 suku. So kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih banyak-banyak, hasil tugasan yang sangat bagus. Okey. Thank you cikgu. Okey, sangat bagus ya, dengan kerja memang awak Baik selalu. Una ada tak baru Okey. Una? Amak, cikgu tengah cakap. Oh cikgu, sorry. Cikgu nak baik dah. Sorry. Tak sabar nak Okey. Dah baru nak Makan nasi tu Mungkin makan nasi tak makan lagi. Bukan kerja, cikgu pun belum. Okey. Tapi cikgu biasa makan lewat. Okeylah, kalau tak ada apa-apa, so cikgu terima kasih banyak-banyak. So cikgu tamatkan. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Malam. Bye Lisha. Bye Alisha.